Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Okey, bagi yang non muslim, selamat sejahtera, selamat malam, selamat pagi. Alright, dan bagi yang muslim, assalamualaikum. Alright, so alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Syifu Kaha. Seperti biasa, beliau adalah menteri penghostan yang tidak mengecewakan, alhamdulillah. Alright, dan terima kasih kepada Master Syifu Bryce, Master Syifu Kak Yan, Senior Syifu Kak Rus dan Haji Lokman, Senior Syifu Tuan Bak, yes, welcome. Yes. Alright, dan semua Syifu-Syifu yang ada dan semua yang ada lah pada malam ni, insyaAllah. So, seperti yang diamanahkan macam biasa, saya memperkenalkan diri bagi yang tidak berapa kenal diri saya ni, yang masih muda ni. Alright. So tuan-tuan, jenama diberi oleh ibu dan arwah ayah Zari Effendi Ruzali. Zari Effendi Ruzali. Boleh panggil saya Effendi sahaja. Alright. So saya seperti biasa diamanahkan pada setiap Rabu malam untuk mempersembahkan apa itu Kangen. Apa itu Kangen Mission, Kangen Water, dan apakah peluang perniagaan yang ada di dalam bisnes ni. Baik, jadi seperti biasa saya kena mulakan dengan disclaimer. Alright. Kangen Water bukanlah air yang merawat. Kangen Water is just a water. But Kangen Water is the good water. Kenapa the good water? Apa maksud bad water? Yang tu akan dipersembahkan dalam persembahan kejap lagi. Baik, so alhamdulillah. So kita mulakan macam biasa, air dan kehidupan. Of course, we are watermen, we are water woman. Okay, hidup kita ni adalah air sebenarnya. Body kita ni paling tidaklah kalau orang yang dah berumur 60-70 tahun, 50% is water. Alright. Sebab tu tuan-tuan, bagi yang muda-muda, 70-60% at least adalah water. Sebab tu hari ni, macam juga kalau kita masuk universiti lah, bagi yang berpeluang, alright. Biasanya dia ada carry mark dalam 30-40%. Final exam 70 atau 60% at least. So tuan-tuan, mana lebih penting? Mana yang penting? Jawapan dia dua-dua tu penting. Tapi mana lebih penting? Yes, water is the most important. Betul, ramai orang hari ini hanya jaga 30-40% yang membentuk badan dia. Tetapi mereka lupa 60-70% yang membentuk tubuh badan mereka, yang itulah yang akan menentukan hidup mereka lebih sihat dan lebih sihat, insyaAllah. So, tuan-tuan, hari ini bila sebut kesihatan, of course, saya tidak akan lari dengan petua daripada Dr. Jepun ni. 7 golden keys for good health. 7 petua emas untuk hidup sihat, tuan-tuan. Hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, gembira. Okey, so apakah 7 petua ni? Of course, hari ni kita mulakan sesi kita, adakah kita sihat ataupun adakah kita sakit? Dan saya yakin, di dalam dunia ni nak jumpa orang yang 100% sihat, sukar. Kalaupun 90% sihat pun dah tak ramai. Ramai di kalangan kita hari ni 70% atau lebih sikit je sihat. Dan ada sebilangan tu dah Allah Akbar, dah 50-50 dah. Bukanlah 50-50 di ICU tu, tak. Maksud dia, kalau saya daripada Bani Melayu ni, penyakit 3 serangkai dan berangkai-rangkai lepas tu. Jantung kencing manis, darah tinggi, gout, buah pinggang, mata, macam-macam. Alright. So tuan-tuan, hari ni ada yang lebih teruk lagi, sampai terlantar dah. Apa pun keadaan kita, tuan-tuan, teman-teman, hari ni kita 100% berisiko untuk sakit. Kadang-kadang hari ni nampak sihat, besok lusa sakit, tulat meninggal. Ini zaman COVID ni benda yang lebih
lebih menakutkan. Alright? So tuan-tuan, hari ni apa komen Dr. Hiromi Shinya? Seorang doktor pakar usus, seorang pensyarah, profesor, seorang pakar bedah, seorang penulis buku, dan beliau adalah seorang inventor, pencipta teknologi yang kolonoskopi tu biasa, kamera masuk dekat lubang punggung, tengok usus, itu lama dah. Sebelum Dr. Hiromi Shinya pakar lagi, teknologi itu dah wujud. Tetapi apa yang Dr. Hiromi Shinya buat, beliau tambah bersama dengan kamera, ada kata. Teknologi itu diguna pakai sekarang satu dunia. Dan antara buku beliau yang pada saya membuka mata saya tentang dunia kesihatan lebih luas, iaitu buku The Enzyme Factor. 2 juta cetakan terjual dalam tempoh 1 bulan pertama. Cetakan ni diriliskan di pasaran. Apa kata buku ni? Diet for the future will prevent heart disease, cure cancer, stop type 2 diabetes. Tuan-tuan, saya kalau anda yang belum kenal adalah datang daripada keluarga yang kaya lagi diperkayakan dengan penyakit diabetik atau kencing manis ataupun dipanggil betis mati, diabetes. Alright? So tuan-tuan, apa isu dia? Arwah ayah saya meninggal dunia akibat komplikasi diabetik. Buah pinggang rosak, mata tak nampak, kemudian dialisis, kena stroke balik dialisis, 2 malam koma, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah rahmati beliau. Tuan-tuan, isu dia apabila mak saya berpesan, Fendi, mak arwah abah engkau ni umur 30-an, kena diabetik sampai mati. Mak saya dah 69 tahun tuan-tuan. Sampai sekarang bergantung kepada diabetik, ubat diabetik pill. Alright? Dan saya ada 6 beradik tuan-tuan. Semua orang diabetik, insya-Allah, alhamdulillah, kecuali saya. Jadi adakah sebab saya sangat menjaga kesihatan? Mungkin salah satu, dengan izin Allah Ta'ala. So tuan-tuan, saya belajar kalau kena diabetik ni tak boleh sembuh dah. Bahkan orang diabetik ni tak boleh nak mohon dah polisi insurans atau takaful. Tak boleh. Tetapi tuan-tuan, Dr. Hiromi Shinya bagi tahu, orang macam ni ada peluang untuk stop. Kita juga ada senior Siful Lokman bagi contoh. Alright, so tuan-tuan, chronic constipation. 45 tahun, perempuan, breast cancer, punca dia sembelit yang teruk. Tuan-tuan, bagi yang Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, penyakit berpunca daripada perut. Dan secara spesifik, Dr. Hiromi Shinya menyatakan penyakit berpunca daripada usus. Usus yang kotor akan menyebabkan punca tubuh badan kita berpenyakit. Dan nak tengok orang yang sihat, tengok usus dia. Itu kata Dr. Hiromi Shinya. Usus yang bersih, insya-Allah, kalau dia banyak penyakit, dia bersihkan usus dia, alright, insya-Allah dia akan sihat. Dan untuk membersihkan usus, kata Dr. Hiromi Shinya, nombor 1, change diet. Raw fruit, pernah pastikan. Dan nombor 2, kangen water. Itu yang menarik. Okey, so tuan-tuan, hari ni 7 petua. Nombor 1, good diet. Bila sebut good diet, saya dalam minggu ni banyak membaca kisah seorang warga Malaysia yang tinggal di Uganda, Afrika. Kita kenal Afrika ni negara third world country, tetapi percayakah anda semenjak Mac 2020 sehingga sekarang kadar kematian di Uganda asbab COVID less than 1,000. Less than 1,000. Alright? Tuan-tuan, apa yang menyebabkan orang Uganda ni sihat? Pemakanan. Mereka makan raw food and raw fruits. So kita kena go back to nature. Ataupun dalam bahasa Kangen, bahasa Jepun, back to origin. Return to origin. So tuan-tuan, good water. Yes, saya akan explain lanjut tentang good water. Tak nak cerita banyak kat sini dulu. Alright. Nombor 3, regular elimination. Tuan-tuan, make sure. Saya selalu pesan ni.
Bagi yang nak kahwin muda-muda, tanya pasangan anda buang air besar berapa hari sekali. Bagi yang mak ayah ada anak nak kahwin, tanya bakal pasangan tu buang air besar berapa kali sehari. Tuan-tuan, kalau buang air besar 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu benda biasa sekarang. Percayalah, anda bakal berkahwin dengan pasangan yang akan ada banyak penyakit. Even kalau ikut Dr. Romisinya, 1 kali sehari je pun buang air besar, itu pun dah ada tanda-tanda banyak penyakit. Itu yang kawan saya 10 tahun lepas dah pesan dah. Fendi, kalau 2 kali makan sehari, 2 kali buang air. 3 kali makan sehari, 3 kali buang air. Kalau 3 kali makan, sekali buang air, standby. Alright. So, tuan-tuan, seterusnya, moderate exercise. Okay. Kita digalakkan pagi-pagi, dapatkan vitamin D, berjalan. Tak perlu berlari, just berjalan pun okey. Swimming, tenis, bicycle. Macam si Fuka kan, pagi-pagi 10 km berbicycle. Alright. So, dan inilah benda-benda yang kita kena buat. Seterusnya, tuan-tuan, tidur. Kena tunjuk jugalah. Saya bila sebut tidur ni, tak nak tunjuk juga. Mana dia? Ni tuan-tuan. Tuan-tuan, ni. Tidur ni tuan-tuan, nombor 1 kena ada penutup. Ni penutup ni kena ada ni. Tuan-tuan, anda amalkan tuan-tuan. Malam-malam tidur tutup. Walaupun mata anda mata duitan. Alright, macam ni. Pastikan malam-malam tidur anda tutup mata. Anda rasai tuan-tuan. Anda bangun tidur besok, insya-Allah itulah the best tidur anda pernah dapat buat malam ni. Alright. So tuan-tuan, bernafas dengan betul, meditation, tenang. Hidup ni kena tenang tuan-tuan. Berlagak sebagai pemenang dan tenang. Tenang je hidup tu. Walau apa pun jadi. Dan tuan-tuan, nombor 7 tuan-tuan, last kali, joy and love. Tuan-tuan, apa kata Dr. Romisinya? Ada orang tak berapa jaga makan. Ada orang tak berapa jaga minum. Ada orang gaya hidup dia pun teruk tuan-tuan. Tetapi kerana hidup mereka happy, tuan-tuan, what's in our psychology will affected our physiology. Alright? Kalau ikut hadis qudsi, Allah mengikut sangkaan hamba-hambanya. Anda happy, anda enjoy dalam life, insya-Allah tuan-tuan, hidup kita sehat. So, berbalik-balik tuan-tuan, hari ini tentang good water. Kenapa good water? Apa maksud bad water? Bad water tu macam mana? Tu dia. Alright. So, tuan-tuan, hari ini air adalah kawan baik kita sepanjang hayat. Make sure tuan-tuan, oleh kerana body kita ni 70% adalah air, apa yang kita isikan untuk 70% tu? Kalau 30% tuan-tuan, cakap jujur lah orang Malaysia ni, 30% jaga makan. Paling tinggi pun dia lulus 20%. So nak dapat air berapa tuan-tuan? Dia kena ada at least 60% dekat air. Air tahu, bukan cecair. We cannot drink liquid. We must drink water. Water, not liquid. Air, bukan cecair. Yang Milo, teh tarik itu cecair. Liquid, bukan air. Alright? So tuan-tuan, apa kata Dr. Batman ni tuan-tuan? Anda pergi kepada watercure.com. Watercure.com. Tuan-tuan, di situ banyak anda akan belajar kenapa kita perlu minum air yang banyak. Even tuan-tuan, kalau anda membaca buku Dr. Hiromishinya, beliau juga memetik kata-kata daripada Dr. Batman ni. Dr. Robin tak ada tuan-tuan. Dr. Batman je setakat ni. Alright. So tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Tox in, tox out. Itu yang ada istilah detoxification. Detox. Tuan-tuan, kita ni toksin masuk dalam badan ni macam-macam punca. Kau tengoklah tu yang keliling tu. Macam-macam punca yang toksin masuk dalam badan. Kita pun tak tahulah berapa banyak toksin masuk. Isu dia tuan-tuan, berapa banyak kita tendang dia keluar balik. Tox out, berapa banyak. Dan tahukah kita tuan-tuan, cara tox out paling cepat, paling mudah, paling murah adalah dengan good water.
air. Alright. So tuan-tuan, badan kau menangis nak air. Kau tak sakit, kau cuma haus. Jangan rawat haus dengan ubek. Itu cakap orang di UK. Ulu Kendung, Rembau, Negeri Sembilan. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, minum air secukupnya. Apa kata tu saintis kita, senior si Fukat Ros. 3T, 3J. Total atau jumlah. Tuan-tuan, kita kena minum setiap 25 kilogram berat badan kita 1 liter air. Nak lagi power, buat macam si Fukat Yan. 20 kilogram berat badan 1 liter air. Maknanya kalau berat badan 60 kilo, 3 liter air minimum. Anda buat. Nombor 2, type atau jenis air apa yang anda minum. Good water or bad water. Itu soalan dia. Hilang suara Fendi. Unmute. Unmute. Okey. Itulah inilah masalah ni. Saya ni tinggal di apa tuan-tuan, di UK. Jadi line internet tak berapa cantik macam itulah. Aduh. Sama. Okay. Alright, tuan-tuan, type atau jenis air apa yang anda minum. Bad water or good water dan timing. Waktu bila terbaik untuk minum. Baik tuan-tuan, hari ni water is the most important substance in the world, but not all water is created equal. Tak semua air betul, tak semua air sama. Ada orang kata, alah Fendi, air Jepun. Ya, tuan-tuan, air Jepun. Betul, air Jepun. Air Jepun okey. Yang tak okey, air Korea, air Amerika, air Malaysia. Itu tak okey. Alright. So, air Sungai Buloh tak okey. Air di UK tak okey. Air Jepun okey. So, tuan-tuan, okey. Change our water, change our life. Bila anda beli ikan dalam balang, anda tengok ikan tu monyok, tuan-tuan. Macam ni mulut dia. Okey, monyok. Tuan-tuan, anda kata, wah ikan ni sakit. Kena bagi makan ubat. Tuan-tuan, ubat bukanlah penyelesaian utama. Nombor 1, change water. Anda tukar ubat. Anda tukar air dalam balang, tuan-tuan. Air tu pula air yang bagus. InsyaAllah, tuan-tuan. Tak perlu makan ubat. Ikan tu senyum. Ceria. Happy go lucky, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan. Okey. Mungkin ada yang dapat apa nama mesej. Minta maaf, mesej saya itu mungkin terkhilaf. Tajuk sebenarnya adalah molecular hydrogen therapy for management of COVID-19. Tuan-tuan, hari ini kajian daripada laporan awal kajian daripada kajian awal KKM berkenaan molekular hidrogen. Okey, apa kisah dia? Okey, so tuan-tuan, kita berbalik pada ni. Good water, bad water. Sebelum cerita good water, bad water, kita tengok good fruits and bad fruit. Tuan-tuan, kalau kita diberi pilihan, yang mana buah kita nak makan? Yang ataskah? Yang di bawahkah? Tuan-tuan. Macam cerita Pramli pula. Yang di ataskah atau di bawahkah, tuan-tuan? Tuan-tuan, of course kita akan makan yang atas. Sebab pada kita, di mata kita, yang atas tu bagus. Yang atas tu berkualiti. Yang atas tu sehat. Tetapi buah yang bawah ni busuk. Buah yang bawah ni kalau makan nanti rosak badan. Boleh muntah-muntah. Tuan-tuan, sama juga dalam konteks air. Cuma teman-teman. Cuma apa teman-teman? Saya ditegur. Jangan panggil tuan-tuan. Dia kata panggil teman-teman. Okeylah. Teman-teman. Okey. Dah biasa tuan-tuan. Dah biasa panggil tuan-tuan. Macam itulah. Tuan-tuan. Okey. So teman-teman. Okey. Teman-teman, hari ni sama je. Kalau buah, kita nampak mana yang buruk, mana yang baik. Mana good, mana yang bad. Tapi kalau air, water, which is good water, which is bad water. Itu soalan yang timbul.
Ramai orang kata, alah air Jepun. Tuan-tuan, bak kata orang kampung di UK saya, Ulu Kendung Lembau Negeri Sembilan, don't judge a water by its colour. Jangan. Tuan-tuan tengok, walaupun nampak, walaupun air sama putih, tapi hatinya lain-lain. Bukan rambut dia hitam. Air sama putih, hati lain-lain. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, apa kata sebahagian daripada report yang dikeluarkan oleh KKM ni? Apa fungsi molekular hidrogen? Nombor 1, sebagai terapeutik untuk antioksidan. Antioksidan ni bahasa mudah, sel kita rosak, sel kita tak sihat. Bila ada antioksidan, settle masalah. Mudah-mudahan macam tu. So, nombor 2 tuan-tuan, sebagai anti-inflammation, anti keradangan. Orang yang kena COVID, dia punya sel dia banyak ada keradangan. Tuan-tuan, molekular hidrogen mengikut kajian awal KKM ada tiga kaedah. Nombor 1, inhale. Memang the best. Alright? Tapi agak mahal. Kos dia agak mahal. Dan mesin inhaler hidrogen ni, tuan-tuan, dia macam mesin yang orang kena asma tu lebih kurang lah. Takkanlah kita nak pergi pasar, nak pergi mana-mana, nak bawa mesin besar-besar tu kan. Kena ada pula plug elektrik, banyak kerja dia tuan-tuan. Okey, cara kedua tablet. Tapi cara kedua ni jarang kita jumpa setakat ni. Dan cara ketiga melalui water. Water yang ada sifat molekular hidrogen. Dan yang menariknya, good water ada sifat molekular hidrogen ni, salah satunya ada pada Kangen water. Syarat fresh from machine. Tuan-tuan, so apa berlaku tuan-tuan hari ni? Sebenarnya kajian ni dah lama dah. Okey. Kadang kita pun, saya tengok juga KKM punya report tu. Saya bukanlah doktor tuan-tuan, tapi saya pun suka juga membaca kan. Tengok dekat bahagian mana sumber rujukan KKM punya pegawai tu. Alah, sumber yang dia baca tu kami dah baca lama dah, 5 tahun lepas dah baca dah pun. Mungkin orang Kangen ni 10 tahun lepas pun dah baca dah. Ada juga. Tuan-tuan, ini adalah cerita tuan-tuan. Kenapa air Zam-Zam bagus? Kenapa Allah jadikan beberapa lokasi air di dunia ni bagus? Macam di Mexico, di France, di Jerman, di Pakistan, orang datang bawa botol saiz besar bergalen-galen, tadah air ni, bawa balik minum. Lepas tu air tu dipanggil sebagai miracle ataupun wonder waters. Tuan-tuan, so sebenarnya tahun 50 dah ramai buat kajian, termasuk di Jepun. Apa yang ada pada sifat-sifat air semula jadi yang Allah jadikan ni, yang Tuhan jadikan ni tuan-tuan. Antaranya, dia mempunyai sifat aktif hidrogen. Dan aktif hidrogen ni ada pada molekular hidrogen. Tuan-tuan, kenapa ada sifat tu? Sebab bila air lalu di celah-celah batuan, itu ikut pembacaan saya dari buku tu, air yang lalu di celah-celah batuan, air ni akan di celah batuan tu, dia akan ada hydrocharge. Bila hydrocharge tu berlaku, maka ada sifat molekular hidrogen atau aktif hidrogen ni di dalam air tu. Dan saintis terutamanya di Jepun buat kajian. Macam mana nak dapat air yang ada charge elektrik tu? So, mereka nampak teknologi elektrolisis. Tetapi elektrolisis ni, masalah dia adalah metal yang dia pakai boleh menyebabkan air tu contaminated. So, apa yang Jepun buat lagi? Jepun improve tuan-tuan. Menggunakan titanium salut dengan platinum. Maka air itu berkualiti tinggi, tidak contaminated dan ada sifat-sifat ke arah air semula jadi yang Tuhan jadikan. So tuan-tuan, hari ini dia juga dikenali sebagai engineered ionized water. Tuan-tuan, okey, dalam konteks peminuman,
Air yang ada sifat molekul hidrogen, antioksidan, aktif hidrogen, air itu ada pada teknologi Kangen. Dan yang paling menarik, teknologi Kangen adalah di antara teknologi yang terbaik di dunia. Saya bukanlah sebab saya buat Kangen, kami ni bisnes Kangen, kami ni bias pada Kangen. Tuan-tuan, kita baca Kangen ni, kita tengok spesifikasi. Titanium apa dia pakai, berapa tebal dia pakai, solid ke tak solid, pure ke tak pure, berapa besar saiz titanium. Ui, banyak tuan-tuan kalau nak baca tuan-tuan. So apa berlaku tuan-tuan? Air yang dihasilkan tu ada 3 sifat yang menyebabkan air itu dipanggil sebagai good water. Nombor 1 antioksidan, nombor 2 microclustered dan nombor 3 alkaline ionized water. Tuan-tuan, okey, sebelum tu ramai orang kata, oh air Kangen ni air alkali . Jawapan dia betul dan kurang betul. Kenapa betul? Sebab betul air dia memang alkali. Tapi kenapa kurang betul? Sebab bukan air alkali tu kehebatan Kangen. Yang hebatnya Kangen tu bukan alkali tu. Yang hebatnya Kangen pada antioksidan dan microcluster tu. Alright, daripada molekul hidrogen tu. So tuan-tuan hari ni, so apa fungsi aktif hidrogen ataupun antioksidan? Yes, tuan-tuan. Badan yang sihat, okey, kena faham sel yang sakit, tengok gambar sel tu, sel yang sakit menyebabkan tisu tu sakit. Tisu yang tak sihat, organ jadi tak sihat. Bila organ tak sihat, badan lemah, badan lesu, badan kecut. Jadi tuan-tuan, kalau nak rawat, jangan rawat simptom. Jangan rawat yang sakit tu, rawat punca dia. Punca dia apa? Sel tu sakit. Untuk sel tu sihat, kena bagi antioksidan. Sebab dia dah oxidize. Dia ada oxidative stress. Tekanan oksidasi. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila ada antioksidan, dia akan mendermakan antioksidan dia tu. Alright. So elektron yang dia dermakan tu free radical tak kacau dah. Jadi apabila itu yang orang sebut apa tau? Orang sebut kecantikan luaran datang dari kesihatan dalaman. Kesihatan dalaman, kecantikan luaran. So tuan-tuan, kalau nak luar ni cantik, handsome, nampak sehat, tak nampak muka kecut, kedut, muka berkerut, muka macam sakit nak mati. Tuan-tuan, jawapan dia mudah, jaga dalaman. Dalaman kita sihat, insya-Allah tuan-tuan. Luaran kita pun nampak sihat. Saya pergi kat luar tuan-tuan, ramai orang kata, Fendi, umur kau ni macam 28 lah. Itu yang aku bangga sangat tu. Okey. Sebab umur aku bukan 28. Umur aku, ini sampai ada rambut ni. Kalau saya botakkan rambut licin, biasa setiap bulan macam tu, orang akan cakap, Fendi macam 23 tahun. Bukan. Saya 42 tahun tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan hari ni, untuk mengukur air yang ada antioksidan, apa beza good water dengan bad water? Tuan-tuan, zaman sekarang ni orang takut positif, betul tak? Orang suka benda negatif. Zaman sekarang lah. Suka benda negatif? Iyalah. Kalau pergi swab test, masuk kat lubang hidung tu. Lubang hidung macam ni masuk. Alright. So tuan-tuan, benda tu kalau doktor kata, Alhamdulillah, negatif. Happy tak kita? Happy. Kalau positif, doktor pun lari . Doktor halau kita terus. Tuan-tuan, positif tu jahat, negatif tu baik. Sama macam air. Contoh air gas tuan-tuan, air soda. Okey, sepatutnya sekitar 4 ke 500. Tapi kalau air soda tu dibuka lama, dibiarkan terdedah sebulan, 2 bulan, biar je air tu, gas dia dah hilang, dia baik sikit lah. Tapi masih jahat. Okey. Ini yang orang Melayu pepatah dia, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Ni air yang jahat ni. Okey. So nombor 2 tuan-tuan, air paip. Bacaan dia standard biasanya macam tu lah, 330 positif. Dia lagi positif lagi jahat tau. Lagi negatif lagi baik. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Di
tuan-tuan lagi, teman-teman. Teman-teman, di Sungai Buloh, di tempat tinggal saya ni teman-teman, air paip kami pernah test positif 700, 600 something, hampir 700. Nak tunjuk air tu sangat oxidize dan air tu bila kami test, klorin dia sangat tinggi. Itu bercerita klorin. Tak apa dalam, saya pun tak tahu. Dengan karat dia, Allahuakbar. Tuan-tuan, air dalam botol sekitar 200. Tapi tahukah anda tuan-tuan, air dalam botol kalau disimpan lama, mencecah hampir 500 atau lebih. So, berhati-hati minum air dalam botol tuan-tuan. Kalau boleh elaklah. Kita fully kangen je lah. So, kalau nak negatif apa dia? Vitamin C, green tea, cod liver oil, tapi masih tak cukup negatif. Tengok air kangen tuan-tuan. Negatif 600. Negatif 758. Mesin K8. The best machine in the world. Tuan-tuan, apa jadi kalau kita pakai filter dekat luar tu, kat meter rumah kita tu, kita buang karat awal-awal, masuk dekat sinki, sebelum masuk mesin kangen, kita tapis lagi sekali, dapat air yang betul-betul bersih, masuk dekat mesin kangen, ditapis dalam mesin kangen. Tuan-tuan, ini yang berlaku di Singapura. Sebab Singapura air dia tak banyak karat. Air dia mungkin tak banyak klorin. Dan mungkin orang di Singapura ni juga menggunakan penapisan banyak lapis. Tuan-tuan, tengok berapa bacaan mereka tuan-tuan. Kalaupun mesin SD, tahun 2012, 908 negatif. Mesin K8, tahun 2015, ketika gambar ni diambil tahun 2019. Tuan-tuan, 4 tahun dah usia mesin tu. Negatif 1100. Kalau di Malaysia tuan-tuan, nak dapat negatif 1100 ni, air kangen 11.5. Pasal tu orang Malaysia, dia minum air 11.5. Bukan sebab sifat high alkaline tu, tapi sebab sifat negatif tu. Sebab tu di Singapura tuan-tuan, banyak kisah-kisah miracle yang kami dengar. Yang minum air kangen, Allahuakbar, subhanallah, hebat tuan-tuan. Alright? Tak nak ceritalah, nanti orang cakap medical claim pula kan. So yang penting tuan-tuan, hari ni good water, jaga makan. Okay, so tuan-tuan, ni di Amerika. Dah 10 tahun dah mesin tu. Masih lagi berkualiti tinggi, masih lagi mampu menghasilkan air kangen 9.5 sehingga negatif 800. Ini antioksidan yang diperkayakan dengan molekular hidrogen tu. Dan apa kesan dia? Apa kesan kalau orang makan bad food, bad water, dia minum, dengan good food, good fruit dan good water. Tengok tuan-tuan, ni tahun 2009. Dua orang manusia, rakan sekelas, sama umur, seorang duduk Amerika, western diet. Seorang duduk di Jepun, good diet, Japanese diet, good food, good fruits dan good water. Tuan-tuan, tengok kesan tuan-tuan. Tengok pada rambut. Usia yang sama. Dan tengok pada rambut Mr. Oshiro tuan-tuan. 2015, 2018, 2019. Masih pada usia 79 tahun. Tuan-tuan, 79 tahun. Saya berdiri belakang Mr. Oshiro. Tengok rambut dia. Kalaulah aku boleh belek selai-selai. Tuan-tuan, tak jumpa uban. Tak jumpa uban. Tuan-tuan, 79 tahun tak jumpa uban. Kau gila. Memang gila tuan-tuan. Orang Melayu 49 tahun dah beruban putih rambut. Alright. So tuan-tuan hari ni, tengok Master Sifu Zahid. 52 tahun. Alhamdulillah tuan-tuan. Berapa umur makcik sebelah tu? Bukan makcik, nenek tuan-tuan. 76, 82 tahun. Yang nenek 82 tahun tu, anda pergi dekat Facebook, type nama Kyoko Nakamura. KYOKO, Kyoko Nakamura. Tuan-tuan, sekarang umur beliau 87 tahun. 86 tahun. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, 86 tahun masih mampu menari lincah macam Anita Sarawak.
Oh, ini memang lain macam lah. Alright. Tuan-tuan, kita tengok. Ini Nyonya. Sudah mula cakap Cina. Okay. So, ini Nyonya, tuan-tuan. Ini bukan Nyonya. Ini asuh. Taiping talap pernah keluar. Ini asuh. Taiping talap pernah keluar punya. 2012, you tengok itu muka selupa orang 60 tahun. 2014, satu kali minum air kangen, sudah sikit cantik. 2016, lagi cantik. Tuan-tuan, 2017, tuan-tuan. Why, ini asuh jadi amoy mah. Macam mana mau dapat? Tuan-tuan, ini asuh 2012 dia punya umur 42 tahun. Ini 2017, 7 tahun, 49 tahun. Lu tengoklah. 49 lawan sama 42. Macam mana muka? Tuan-tuan, ini asuh 51 tahun. Sekarang sudah 53 tahun lah. Betul lah. 52 tahun. Sekarang 54, sekarang berapa? 50, sorry. Lebih kurang lah 42. Ini berapa umur ni? Ini umur 42 tahun. Ini 2019 tambah 7. 49 tahun. Sekarang sudah 51 tahun. You tengok. Ni Mr. Dorcas. Tuan-tuan, 50 kilogram lebih kurang berat badan. Minum satu hari 5 liter. Ui, gila weh. Serius gila. 10 kilo 1 liter air berat badan. 10 kilo berat badan 1 liter air. Tuan-tuan, kalau anda ada peluang duduk sebelah Sifu Dorcas ni tuan-tuan, anda akan tengok beliau ni cantik semula jadi tanpa makeup. Sebab beliau cukup air dalam badan. Tuan-tuan, tengok anggur yang cukup air segar dengan anggur yang dah kecut. Nampak tak? Kalau anda makan anggur kecut tu, anda gigit tu macam tak ada air. Tapi kalau anda makan anggur yang tegang, anjal tu tuan-tuan, macam anggur terlebih air. Itulah Mr. Dorcas tuan-tuan. 50 kilogram berat badan, 5 liter air. Cantik semula jadi. Tuan-tuan, ni. Nenek ni. Ini kawan saya di Sibu. Alright. Nenek beliau. Sebelum minum air kangen, mula-mula 6 bulan hari gawai. Tuan-tuan, nenek beliau ni orang yang rajin sedekah air dekat Sibu. Jiran-jiran nak air kangen, minum. Sebab jiran-jiran pun terkejut. Nenek ni dah tua tuan-tuan, tapi hidup sihat. Salah satu amalan dia, minum air kangen. Walaupun baru je dalam 2-3 tahun je minum air kangen ni. Alright, tuan-tuan. Makcik Zainah, kakak Zainah. Makcik Zainah umur 46, kakak Zainah umur 55. Nampak tak? Beza tuan-tuan. Makcik Zainah 46, 2008. Kakak Zainah 55, 2017. Beza. Memang beza. Tuan-tuan, hari ni. Ini Sifu Syah kita. Yang tadi dari Kelantan, pasang mesin tadi. Mr. Gout, lepas 2 bulan, 3 bulan. Jadi Mr. Gout yang dah go out. Gout dah tak ada. 40 kilo. 20 kilogram, 2 bulan. Turun 40 hari. 40 hari tuan-tuan. 20 kilogram gone. Dan Sifu Syah ni beliau minum 6 liter per day. Maknanya lebih kurang 120 kilogram berat badan. Beliau minum 20 kilogram 1 liter. So 6 liter per day. Kesan dia Alhamdulillah. Tuan-tuan. Okay, ramai orang kata, macam mana Sifu Syah minum 6 liter per day? Macam mana Sifu Dorcas 50 kilogram berat badan minum 5 liter per day? Tak kembung ke perut dia? Tak bloated ke? Tuan-tuan, teman-teman, tak bloated. Kenapa tak bloated? Sebab air kita halus. Anda yang belum pernah minum, cuba minum. Kalau orang yang tak pernah minum air kangen, kita suruh minum 2 liter per day pun, dia risau. 2 liter tak banyak ke? Tak kembung ke perut? Teman-teman, bila anda minum air kangen, 3 liter is nothing. 4 liter pun boleh minum per day. Kalau ikut Sifu Dorcas tu,
Menjelang pukul 12 tengah hari, beliau dah minum lebih 2 liter per day. Menjelang tengah hari. Menjelang pukul 12 tu lebih 2 liter dah minum. Dah minum. Kita 2 liter sehari pun payah. Alright. So tuan-tuan, teman-teman, hari ni water channel and detox. Teman-teman, dalam sel badan kita ada pintu dipanggil aquaporin. So tox in, tox out. Kita nak membantu sel badan kita sihat, kena hydratedkan badan kita dengan good water. Hydratedkan, cukupkan air dalam badan kita dengan good water. So tuan-tuan, orang tanya saya, Cik Fendi, apa bukti lagi kita mampu minum banyak? Tuan-tuan, teman-teman. Okay, Kangen water brings this plant back to life. Teman-teman, ini adalah sayur pakcoy. Sayur pakcoy ni dia dah layu, dah kering, nak mati. Alright. So apa yang kawan kita di Amerika ni buat? Letak dalam satu cawan, letak air kangen. Kita tengok macam mana kesan kalau sel badan kita cukup air dan sel badan kita cukup air yang bagus, good water. Tuan-tuan, teman-teman, hari ni anda tengok jam 10 malam, anda boleh dapat video ni di YouTube, rakaman tu 9 jam, dipantaskan secepat 3 minit video tu. Alright. Rakaman 9 jam, dipantaskan 3 minit. Jadi maknanya nampaklah macam mana sayur tu nanti akan hidup. Alright. So teman-teman, apa yang berlaku teman-teman? Tengok. Alhamdulillah, lampu dipadamkan. Okay, TV dah tutup, waktu untuk tidur. Tetapi kamera fokus kepada air dalam cawan dan macam mana keadaan sayur ni. Kalau sayur ni hydrated with good water. Teman-teman, apa yang berlaku? Yes, tengok. Slowly sayur tu hidup. Dia naik, teman-teman. Dia naik, teman-teman. Bayang, teman-teman, sayur yang macam ni jadi macam teman-teman. Maknanya benda yang dah layu boleh tegak balik. Tak ada masalah. Teman-teman, hari ni kalau kita tak sihat, badan kita dehydrated, minum air dengan cukup dan minumlah good water. Apa dia tadi? Jumlah jenis. Teman-teman, hari ni tengok, alhamdulillah. If Kangen water can do this to plant, then imagine what it can do for you. Tengok apa nama buah, apa nama keledek tu. Tengok kentang tu. Buah yang lebih kurang sama dengan air yang berbeza, good water dan bad water, tengok kadar pertumbuhan dia macam mana. Teman-teman, kalaulah sayur ni ada IC, kalaulah buah kentang ni, keledek ni ada IC, kita dah gali keledek tu, suruh dia beli mesin Kangen. Macam itulah lebih kurang. Alright. So teman-teman, hari ni acid dan alkaline. Okey, banyak air, mesin penapis air di luar menghasilkan mild acidic water. Yes, air tu air bertapis bersih. Tetapi tuan-tuan, teman-teman, dia tak cukup sekadar bertapis bersih. Nombor 2, dia kena bertapis bersih dan mempunyai ciri-ciri berkualiti tinggi yang membantu badan kita mencapai tahap kesihatan optimum. Dan air yang bagus di Zam-Zam, di Mexico, di France, di Jerman, di Lembah Hunzave, di Pakistan, teman-teman, air ini bersifat alkaline. Jadi kita suka tak suka, kita kena minum air yang ada antioksidan, air yang kelas microcluster, sangat halus, penyerapan cepat dalam badan. That's why kita minum banyak pun tak rasa bloated. Dan nombor 3, kita kena seimbangkan blood pH kita, tuan-tuan. Seimbangkan, teman-teman, blood pH kita supaya blood pH kita pada kadar 7.35. Ataupun 7.4, 7.365.
teman-teman hari ni blood pH yang sehat sekitar 7.365. Kalau lebih 7.5 dipanggil alkalosis. Tapi alkalosis ni sukar nak berlaku. Melainkan anda minum air air baking soda. Tu mungkinlah kot berlaku alkalosis. Alright. Ataupun yang banyak berlaku pada orang Malaysia hari ni asidosis. Asidosis ni dia bukanlah blood pH kita 6.9. Tak. 6.9 dah mati dah. Teman-teman, cukup blood pH kita. Mak saudara saya, masa beliau sedang nazak, saya tengok report blood pH 7.29. Teman-teman, nak bagi tahu teman-teman, 7.29 blood pH cukup nak menunjukkan orang itu sedang sakit kritikal. Kadang-kadang. Alright. So, teman-teman hari ni, so minumlah air yang ada antioksidan, microclustered, penyerapan cepat dalam badan dan sifat dia ada ciri-ciri alkaline sebab dia menyeimbangkan semula blood pH dalam darah kita. Alright. So, teman-teman hari ni kita nampak apa kata Dr. Romi Sina. Kangen water is considered the very best of drinking water because air ni ada sifat hydration. Okay, kalau kita minum, sel kita cepat hydrated. Kita tak rasa bloated. Detoxification. Toksin masuk dalam badan, kita tox out cepat dan banyak tox out. Dan antioksidan. Kalaulah sel badan kita tak berapa sihat, dia akan bagi elektron. Free radical dalam badan banyak. Dia akan dermakan elektron yang banyak. So itulah antioksidan yang menyebabkan sel badan kita sihat. Jadi tisu kita sihat, organ kita sihat dan body kita sihat dan cantik dan lawa dan handsome. Begitulah teman-teman. Alright. So teman-teman hari ni, dan yang paling best, air Kangen ni bukan sekadar air untuk minum je. Kita ada air 11.5. 11.5 ni dia menyamai pH sabun. So teman-teman, apa yang air 11.5 boleh buat? Sebenarnya Japan buat teknologi air 11.5 ni untuk remove oil-based pesticide. Racun serangga berasaskan minyak. Tuan-tuan, racun serangga ni bila disembur, dispray dekat kebun, hujan lebat, besok tak payah sembur lagi. Sebab dia oil based pesticide, racun serangga berasaskan minyak. Air tu lalu je. Dia tak kacau pun. Teman-teman, jadi maknanya buah yang kita makan ni ada racun sebenarnya. Bukan buah je, buah, sayur, beras yang kita masak, ada racun serangga tu. Jadi apa cara nak menghilangkan racun serangga berasaskan minyak ni? Benda minyak teman-teman, dia kena pakai benda yang sifat macam sabun. Dan 11.5 ni menyamai pH sabun. Takkanlah nak basuh beras, buah, sayur dengan air sabun. Boleh, tapi lalu ke nak makan. Jadi kita guna air 11.5, buang racun-racun tu, beras tu bersih, buah tu bersih, sayur tu bersih, tak ada racun. Teman-teman, air 2.5, dia alternatif kepada antiseptik, alternatif kepada sanitizer, alternatif kepada feminine hygiene, alternatif kepada Listerine. Dan bila sebut 11.5 dan 2.5 pada musim COVID, saya personally 11.5 ni alternatif kepada sabun. Bila pergi dekat luar, Dr. Tan Sri DG KKM selalu pesan, cuci tangan dengan sabun. Apa saya buat? Saya mana sempat nak cari sinki, nak cari sabun, payah teman-teman. Apa saya buat? Saya spray dengan 11.5, saya gosok tangan. So alhamdulillah settle. Dah alternatif kepada sabun. Lepas tu pula 2.5. Yang ni KGB. Kill germ and bacteria. InsyaAllah mungkin virus pun mungkin. 99.9%. InsyaAllah teman-teman. Alright. So
Alhamdulillah saya spray juga kat tangan, spray kat muka. Yang best sekali, dua-dua ni 11.5 dengan 2.5 ni, dia adalah water base. Jadi tak rosakkan tangan, tak rosakkan muka. Kita ada air 7.0 untuk makan ubat dan kita juga ada air 6.0 untuk nak cantik dan lembapkan kulit. Okey teman-teman, hari ni banyak buku sebenarnya. Kalau kita rajin tak rajin je. Teknologi ionized water, teknologi Kangen water, sama ada specifically pada teknologi itu atau pada jenama tu. Kalau anda rajin membaca, anda akan jumpa. Teman-teman, kebenaran tu tetap ada. Anda pergilah baca. Jadilah bangsa macam bangsa Jepun, bangsa yang rajin membaca, bangsa yang mendengar daripada pelbagai sumber. Kita ada mata untuk melihat, kita ada telinga untuk mendengar, kita ada hati untuk merasa. Teman-teman, kita ada akal untuk berfikir dan membuat keputusan. Saya mendengar semua dunia. Dunia yang kutuk Kangen, dunia yang taksub Kangen, dunia yang moderate tentang Kangen. Teman-teman, akhirnya kita akan jumpa kebenaran. Alright? So teman-teman, hari ni Kangen water ni hebat ke? Hebat. 45 tahun dah. 40 cawangan di 23 negara. Alhamdulillah. Dan kilang di Jepun adalah MDM, Medical Device Manufacturer. Teman-teman, apa lagi kita nak risau? Kementerian Kesihatan Jepun. Bukan kaleng-kaleng tau. Kementerian Kesihatan Jepun. Kilang kita ni hanya buat mesin Kangen. Dan KKJ, bukan KKM KKJ telah memberi sijil Medical Device Manufacturer License kepada kilang Energik di Osaka. Teman-teman, hari ni ISO 9001, ISO 14001. Ada orang kata alah 9001, alah 14001 atau pulang. Alright? Tengok, sebab jangan tengok 9001, 14001. Tengok pada description dia. Design, development, manufacture, distribution, alright. Water processing machine of functional water generator for medical and general use. Baca description dia tu. Dan ISO 13485. Teman-teman, pergi dekat internet, cari medical grade device, mesti ada ISO ni. Baru dia boleh claim, this is medical grade device. Teman-teman, design, manufacture, sales, servicing and distribution of electrolysis water generators for medical use. Nikmat Allah yang mana lagi yang nak didustakan. Teman-teman, hari ni WQA. Yes, banyak water filter under WQA membership. Water ionizer pun, yes, WQA membership. Tapi apa kelebihan Kangen? WQA Gold Seal Certificate untuk kategori water ionizer machine. Okey, tengok sini teman-teman, tengok sijil dia ni, Certified Food Equipment, Product Type, Electrolysis Water System, dan kita adalah Gold Certificate. Bukan kaleng-kaleng tau. Alright. Yang ni lagi best. Teman-teman, yang ni saya kena bagi kredit jugalah kepada tim juara under si Fukaha kita. Di bawah beliau ada ramai sebenarnya yang pandai cakap Jepun. Dan kita juga ada Japanese dalam tim kita yang pandai cakap Malay sikit, pandai cakap English sikit. Alright. Dan beliau tolong translatekan. Sijil ni asalnya bahasa Jepun sahaja. Asalnya. Tapi apa yang berlaku, sijil ni telah di-type semula oleh rakan Japanese kita dan kawan-kawan beliau. Setelah ditranslate, seolah-olah macam sijil ni dua bahasa. Sebenarnya tak tau. Sebenarnya sijil ni adalah untuk bahasa Jepun saja. Electrolyzed water device, yang ni adalah Kangen Ukon. Teman-teman, Persatuan Doktor Jepun. Ni kita pendekkanlah. Nama dia panjang. JAPA ni panjang nama dia. Bahasa pendek dia, Persatuan Doktor Jepun.
Dia bagi tahu tuan-tuan, teman-teman, kangen ukon, turmeric dan kangen mesin adalah recommended product untuk pesakit-pesakit di sana. Alright. So antara gaya hidup dengan sihat, mana lebih penting? Gaya hidup penting ke kesihatan penting? Kalau tanya, ramai yang cakap kesihatan yang penting, gaya hidup ni tak apa. Kita ni hidup sekadarnya pun dah okey. Ya ke? Kalau sofa nak yang empuk, kalau TV nak yang besar, kalau aircon nak yang sejuk, kalau kereta nak yang selesa, kalau rumah nak yang luas. Tapi bila tang mesin air, alah air je pun. Teman-teman, kalau air Jepun tak apa, ni air Korea, air Amerika, air Malaysia. Alright. So teman-teman, adakah dia keperluan atau dia kehendak? Sebenarnya mesin kangen ni kalau anda betul-betul tengok dengan mata hati. Tengok dengan mata hati. Ini adalah keperluan, bukan kehendak. Alright. Teman-teman, hari ni betul. Kalau kita tengok, ramai orang kata, oh kangen ni orang kaya je minum. Cuba tengok, who is drinking kangen water? Semua orang kaya-kaya. Bill Gates, Donald Trump, Tiger Woods, ramailah. Selebriti-selebriti terkenal. Teman-teman, sebenarnya kalau orang melihat dengan mata hati, alright. Teman-teman, orang yang macam ni pun beli mesin kangen. Lihatlah dengan mata hati, bukan mata kepalamu yang buta. Bukan buta, mata kepala kita melihat tapi tak nampak. Tapi makcik ni melihat dan nampak. Ini beza kita kadang-kadang dengan orang lain. Teman-teman, hari ni antara kaya dan sihat, mana lebih penting? Okey, sebenarnya kena anggap beli mesin kangen ni bukan perbelanjaan tapi pelaburan. Dan dia bukannya peleburan, dia adalah pelaburan, bukan peleburan. Dan pelaburan kesihatan ni teman-teman penting. Sebab hari ni kalau kita takut melabur untuk sihat, percayalah akan datang kita akan habiskan duit untuk beli semula kesihatan yang hilang. Teman-teman, hari ni contoh macam kereta. Kereta kita jaga elok-elok, minyak hitam terbaik sebab kita tahu kalau kita tak jaga, kalau besok dia rosak, belanja dia lagi mahal. Okey? Antara pakai minyak fully sintetik, ditukar ikut masa. Alright? Jaga semua enjin. Itu lebih rendah sebenarnya belanja dia. Berbanding anda jahanamkan kereta, lepas tu nak repair, jauh lebih mahal. Okey? Sama juga macam kesihatan teman-teman. Saya ambil jauh lah. Saya family diabetik tadi. Saya Alhamdulillah. Teman-teman, arwah ayah saya, dialisis, bila tak jaga kesihatan, ni nak cerita orang dialisis ni. Bila tak jaga kesihatan, kenapa saya cerita dialisis? Sebab mengikut KKM menjelang 2025, tak siap saya lah. Menjelang 2025, lebih 50,000 bangsa Malaysia akan rosak buah pinggang dan akan buat dialisis. Teman-teman, dengar tu. Lebih 50,000 bangsa Malaysia yang akan baru nak rosak buah pinggang dan kena dialisis. Ni cerita baru tau. Maknanya 2024 tak masuk, 2023 tak masuk. Ini kes baru. Sama juga macam kanser. Teman-teman, berapa kos kalau sakit buah pinggang, kanser ni berapa? Kita cerita buah pinggang dulu. Buah pinggang kalau rosak, dialisis 1 kali 300. Ya, campur dengan duit minyak, campur dengan ubat dia bla bla bla. Sekali rawatan 300 purata. Alright, pukul senang. 3 kali seminggu 900, 4 minggu sebulan 3,600 sebulan. Sebulan 3,600, 10 bulan 36,000. Teman-teman, berapa pula kos rawatan untuk orang kanser? Alright. Kami pernah jumpa ubat oral cancer. Oral cancer ni ubat dia paling power
dan paling tinggi side effect. Biasanya macam itulah. Kalau tanya kawan-kawan yang kanser, kongsi pengalaman, oral cancer ni paling tinggi side effect. Berapa harga ubat oral cancer? 3 biji satu hari, 90 biji sebulan. Kos dia ada yang kami jumpa RM21,000 sebulan. Teman-teman, 1 bulan 21,000. 10 bulan 210,000. Bayangkan. Masih kata mesin kangen mahal? Yes. Sebab tu hari ni orang kampung saya di UK bagi tahu Osama bin Laden ni 10 sen untuk mencegah. Jauh lebih murah, lebih baik daripada 1 pound untuk merawat. Apa kata orang kampung saya di UK, Ulu Kendong Lembau Negeri Sembilan? If you think to get healthy is costly, try to get sick. If you think to get healthy is costly, try to get sick. Then you know how many 7, 8, 9, 10 kena bayar. Alright. So teman-teman hari ni pay now or pay later. Simple je. Tak nak bayar sekarang, okey. Tapi percayalah, inilah harga anda perlu bayar pada masa depan. Teman-teman hari ni yang paling menarik dalam kangen, change our water, change our life. Alright. Kita bukan sekadar nak ubah hidup tau. Untuk sihat. Sakit jadi sihat. Kalau sihat semakin sihat, tidak lagi sakit. Teman-teman, sebenarnya true health. Okay. Kesihatan yang hakiki. Nombor 1, physical health. Bila kita badan sihat, kita boleh bekerja baik untuk menafkahkan diri kita dan ahli keluarga kita. Itu nombor 1. Nombor 2, dengan bisnes kangen, kita dapat financial health. Teman-teman, hari ni kita ada peluang buat duit. Kita tengok Master Sifu Kak Yan. Yang terdekat. Dalam ni kita juga ada Master Sifu Bryce. Master Sifu Bryce, kalau anda kenal beliau ni, orang yang kena berpapah, kena stroke satu masa dulu, berpapah, tak boleh bercakap. Subhanallah teman-teman. Anda tengok Mr. Bryce ni, anda akan terkejut tengok tahap kesihatan beliau. Berbeza dengan 6-7 tahun dulu. Sangat berbeza. Teman-teman, hari ini bukan sahaja physical health, bahkan mereka berdua ni, Master Sifu Bryce, Master Sifu Kak Yan ni, dia ada financial health mereka ni. Dan yang paling best, mereka ni oleh kerana ada financial health, mereka ada spiritual health. Sifu Bryce saya kenal orang yang paling banyak bersedekah. Asalkan ada training, beliau subsidi 50%. Untung kita bawah beliau ni. Itu si Master Sifu Bryce. Kalaupun, jelah takkanlah semua dia nak, beliau nak tanggung kan. Tapi kalaulah training tu 50 orang beliau tanggung, satu training tu RM100, beliau tanggung 50 orang dah berapa teman-teman? Macam tu je. Sebab Master Sifu Bryce, beliau punya impian, hari ni saya mungkin tak pandai bercakap sangat. Tapi saya nak setiap kawan-kawan saya di bawah kumpulan saya ada ilmu yang betul. Sama juga macam Master Sifu Kak Yan. Dan kita menerima kehadiran Master Sifu Zahid kita. Teman-teman, ini orang yang banyak memberi. Tengok kawan-kawan susah bantu. Sediakan prasarana yang cukup bagus untuk kita dapat ilmu daripada mereka. Kalau tak ada duit macam mana? That's why kita kena ada duit. So teman-teman hari ni freelance. Okay. So teman-teman hari ni ramai orang kata Cik Fendi, hari ni zaman pandemik, kerja pun tak tidak lagi. Nak berniaga pun payah. Teman-teman, suka tak suka teman-teman, kita zaman sekarang, cara paling mudah dan murah adalah jadi ejen produk orang lain. Cara paling mudah dan murah dan potensi besar nak jadi kaya adalah dengan jadi ejen produk orang lain. Teman-teman, hari ni teman-teman, kajian ni telah dibuat lama dah. Saya jumpa buku ni 10 tahun lepas. Cuma 10 tahun lepas tak jumpa kangen je. The Wellness Revolution.
Pauline Pilzer ni teman-teman adalah salah seorang difahamkan think tank kepada Presiden Bill Clinton. Dan apa kata beliau? Pada masa depan, antara bisnes yang sangat besar nilai dia adalah bisnes berkaitan kesihatan. Sebab semakin maju dunia ni, sebenarnya semakin orang ramai sakit. Dan semakin orang ramai sakit, semakin orang memerlukan sesuatu untuk nak sihat semula. Teman-teman, the basic of health is water. Good water. Alright. So teman, hari ini reward plan, kita ada 2 mesin yang terhebat. Nombor 1 yang terhebat of course K8 18980, nombor 2 SD501 13980. Ada juga yang nakal bercakap, oi mahalnya 18,000, 19,000, mahal. Ya ke mahal? Teman-teman, bila kita cakap mahal, kita kena ada justifikasi. Macam mana kita cakap mahal? Cuba kita bayangkan. Kita bagus, kita beli mesin kangen. Orang lain beli mesin penapis air Korea. Contoh, bayar RM6,000 untuk 1 pH air bertapis bersih untuk minum. 1 je pH air bertapis bersih untuk minum. Berapa dia bayar? RM6,000. Ada model RM10,000. Ada model RM8,000. Total habis bayar. Teman-teman, berapa harga K8? 18,980. Kita ambil 20,000 lah. Kita ambil lah 21,000. Senang cerita. Tambah lagi tu, markup lagi. 21,000, 7 pH air. 21 bahagi 7, teman-teman. 1 pH bersamaan dengan 3,000 je. Orang lain sanggup bayar 6, 8, 10,000 untuk 1 pH air. Kita bayar 3,000 je untuk 1 pH air. Adakah itu mahal? Sebenarnya kita sangat murah dan berbaloi. Alright. So teman-teman, hari ini kita ada sistem 8 poin. Macam mana dibayar? Kita beli mesin kangen, kita recommend kawan. Tak perlu jual. Kita hanya recommend kawan. Kawan kita nak beli mesin kangen, dia beli dengan energik. Dia kena isi borang. Dalam borang tu perlu diletakkan siapakah introducer. Introducer tu mesti dalam bentuk angka, ID. Contoh macam saya 255 848. Boleh pakai ID saya tu. Okey, 255 848. Okey teman-teman, hari ni setiap ID yang diletakkan sebagai introducer, anda layak minimum 1 cek. Maksimum ada yang dapat 8 keping cek. So teman-teman, hari ni saya tak nak explain yang ni panjang nanti. Cukup saya cakap, anda daripada sekeping cek, anda recommend kawan bertambah menjadi 2 keping cek, bertambah 3 keping cek, recommend kawan lagi, insya-Allah 4 keping cek, 6 keping cek. Subhanallah teman-teman. Dan setiap yang paling best, kawan anda recommend kawan, anda juga dibayar. Kawan anda recommend kawan dan recommend kawan, anda juga dibayar. Berapa dibayar? Ada yang sekeping cek, ada yang 6 keping cek. Ui, banyak teman-teman. Bayangkan kalau sekeping cek 1,000 atau 1,250, kalau 6 keping cek dah berapa? Alright. So, a little step may be the beginning of a great journey. Teman-teman, hari ni ramai orang tanya, Fendi, apakah kaedah paling mudah nak berniaga kangen? Nombor 1, kalau tanya saya, beli mesin kangen. Anda wajib minum air kangen. Anda wajib guna kesemua 7 pH. Paling tidak pun 5 pH. pH 6.5, pH 7, pH 6.0, 2.5, 11.5. Sebab saya personally 9.0 dengan 8.5 tak minum. Saya terus minum 9.5 sahaja. Alright. So teman-teman, anda minum ke 5 pH ni, kemudian anda kongsikan pada kawan. Kemudian anda lihat, anda akan ada perjalanan hidup yang sangat indah.
Dan bila Tuhan nak bagi teman-teman, tak ada orang boleh halang. Ini yang paling menarik. Kalau Allah nak bagi teman-teman, Tuhan nak bagi, tak ada tangan boleh halang. Percayalah, ini keindahan hidup yang anda bakal dapat sebab Nabi pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Jadi bila anda beli mesin kangen, kalau tak pandai cakap, cukup anda beli botol-botol dekat top performance ke, Top Gun ke, dekat kilang botol ke mana-mana, tak ada air banyak-banyak, bagi jiran, bagi saudara minum. Anda jumpa sesiapa tepi jalan, tegur, bagi air, orang tu minum air. Teman-teman, ambil nombor phone dia, bagi nombor phone anda pada mereka. Okey, bagi tahu mereka, minum air ni sebotol, habiskan secepat mungkin, 1 hari, 2 hari kalau boleh dah habis. Dan kemudian telefon saya, cakap dengan mereka, bagi tahu apa feedback. Percayalah, anda akan dengar banyak kisah-kisah ajaib. Dan bermulalah perjalanan hidup anda yang sangat indah. Okey, dekat sini teman-teman, apa yang anda perlu buat? Anda ada ramai kawan, anda ada ramai saudara, anda jumpa ramai orang dekat dunia ni. Ramai. Hari-hari jumpa orang. Okey? Tugas anda mudah, bermula dengan seawal 3 orang je dulu. Bukan 3 orang sekali semua hidup tau. 3 orang je dulu. Lepas tu jumpalah orang ke-4, orang ke-5, orang ke-6 yang beli mesin. Anda lihat apa hasilnya. Teman-teman, apa yang berlaku? Anda beli mesin K8. Kalau tanya saya, alang-alang beli, kalau boleh ikhtiar, beli mesin paling terbaik dekat dunia. Alright? Beli mesin K8, bagi saudara-saudara minum percuma, bagi jiran-jiran minum percuma. Kemudian bila mereka rasa nikmat, macam mana apa rasa di lidah, rasa di tekak, rasa di badan. Oh, badan rasa segar, bangun tidur rasa sehat, bangun tidur rasa bertenaga. Okey? Dan mereka akan mula tanya, macam mana nak beli mesin kangen. 3 orang pertama anda recommend. Dan kalau boleh cakap dengan mereka, alang-alang nak beli, beli yang terbaik. Tapi terpulang, itu pilihan mereka. Kalau mereka beli mesin K8, anda terus dibayar RM5,000, 28% lebih kurang. Pelaburan kesihatan anda telah dibayar semula oleh syarikat. Terpaksa dapat. Kemudian, mangkisi, mangkidu. Kawan anda dia minum. Lidah rasa sedap. Tekak rasa sedap. Tekak lalu air tu laju je. Kemudian badan dia rasa sedap. Dia pula kongsi pada kawan, pada saudara mara dia. 3 orang beli mesin. Mereka dapat RM5,000, isu dia berapa kita dapat. Anda dapat. Anda terpaksa dapat 1,250 darab 3, 1,250 darab 3, 2,500 darab 3, total 20,000. Kalau anda anggap kangen adalah bisnes, teman-teman, dah balik modal. Alright? Kalau anda anggap kangen ni adalah sekadar nak pakai je pun, teman-teman, anda dah pun pakai percuma. So what? Okey, apa berlaku kalau mereka duplicate apa anda buat? Duplication will create multiplication. Teman-teman, sebenarnya anda ada 2 pilihan. Anda boleh memandang kaki untuk membina duit, lebih banyak keuntungan, atau anda memandang stability, kaki yang kukuh, yang mendalam, atau anda pandang dua-dua. Yang mana anda pilih? Orang tanya saya, kalau boleh pilih dua-dua, apa salah? Alright. So, teman-teman, hari ini anda bermula dengan orang keempat. Orang keempat ni pemalu. Okey, dia pemalu, muka tutup, minum air pun tak buka topeng. Tapi dia beli mesin, anda terpaksa dapat 3,750. Sebab dia dah kaki 3A anda. Kenapa 3A? Sebab nak naik 3A, anda perlu ada jualan kumpulan. Dia panggil group sale, walaupun anda tak jual pun. Anda introduce je.
Tapi dia panggil group sale. Tak apalah, layan je. Group sale anda ada minimum 10 mesin. Dalam kes ni ada 12 mesin. So anda dah layak dapat mesin yang ke-13 total dalam kumpulan. Termasuk yang anda direct. So anda layak dapat 3 keping cek 3,750. Teman-teman jangan lupa yang 3 tadi, yang tu, yang level 2 tu. Dia pula recommend kawan. Alright. Yang ni balik modal, yang ni balik modal, yang ni balik modal. 9 orang ni dapat 5,000. Anda dapat berapa? 1,250 darab 9. 1,250 darab 9. 2,500 darab 9. Kalau mereka ajak kawan teman-teman, orang ni dapat 5,000, dapat 5,000, dapat 5,000, dia balik modal. Yang ni dapat duit banyak, anda 27 insya-Allah darab 1,250. 27 darab 1,250. 27 darab 2,500. Dan apa jadi pada kawan anda yang pemalu ni? Yang muka tak buka, mulut tak cakap tapi minum air. Alright. Okey teman-teman, dia recommend 3 kawan. Dia dapat 5,000. Kita terpaksa dapat 3,750. Tanpa sedar, kita bantu kawan-kawan kita capai hajat pakai percuma. Kita bantu kawan-kawan kita dapat RM5,000. Sedar tak sedar kita dah ada 124 mesin. Kita recommend yang ke-5. So dalam kumpulan 125 mesin. Dah lebih 100. Teman-teman 6A 7,500. Dan kawan kita ni muka je malu tapi mulut tak boleh tutup. Okay? That's why pepatah Melayu menyatakan alangkan tempayan tak boleh tutup, ini kan pula mulut orang. Tuan-tuan, teman-teman hari ni Kapten Amerika ni dia recommend 3 kawan, dia dapat 5,000, anda terpaksa dapat 7,500 darab 3. So, apa berlaku teman-teman? Jangan salah faham. Saya tak suruh anda merompak, saya tak suruh anda jadi ketua perompak. Tapi nak bagi tahu, ketua perompak dia tak merompak seorang-seorang. Tadi baru je saya tengok cerita filem movie terbaru 2021, Jason Statham. Jason Statham. Macam itulah nama dia lebih kurang. Kisah rompakan. Teman-teman, orang nak merompak ni bukan seorang-seorang. Dia merompak bawa geng. Dan dia kena ada seorang kepala dia. Dalam kes hamba Allah ni, ketua perompak ni, kalaulah ketua perompak boleh convince 3 orang buat kerja jahat. Okey? Orang takut-takut pun ikut cakap dia. Takkanlah kita muhasabah diri. Kita ni jahat ke? Kita ni ketua perompak ke? Kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang hidup sehat. Takkanlah kita tak boleh yakinkan 3 orang. At least lah sekali seumur hidup untuk hidup sehat dan dapat pendapatan yang baik. Teman-teman. Dan ironinya, ni dia. Saya tak nak explain banyak, tapi cukup saya bagi tahu teman-teman hari ni 8 point new 2A sale campaign. Yang ni untuk bulan Jun sahaja. Siapa yang rajin, dia ada peluang lajak sampai Julai. Tapi ada terms and condition apply. Sedikit maklumat yang boleh saya bagi intro. Kalau anda recommend 3 kawan dan bantu 3 kawan tu recommend 3 kawan. Berapa anda dapat? Jawapan dia banyak gila. Okay, berapa banyak? Bergantung. Nak cepat ke, nak lambat, nak banyak ke, banyak lagi. Yang tu kita bincang sesi akan datang. Tapi cukup saya bagi tahu, ini adalah satu kontes yang campaign yang dibuat oleh Najib untuk kita membantu lebih ramai kawan-kawan dari mara kita beli mesin kangen, dapat hidup yang sehat. Alright. So teman-teman hari ini monkey see, monkey do, duplikasi. Follow the system. Follow the strategy. Sistem macam mana? Segala training yang dianjurkan oleh mana-mana leader dan bagus,
datang training tu. Ambil ilmu. Teman-teman, ILMU. Inilah Lasia mau untung. Toke Cina cakap. ILMU. You mau kaya, you kena ada ilmu. ILMU. Inilah Lasia mau untung. Alright. So teman-teman, ambil ilmu. Saya bukan doktor. Saya bukan engineer. Tapi saya orang yang suka belajar. Saya orang yang suka membaca. Dan Alhamdulillah, Allah izinkan saya jumpa guru yang betul, jumpa ilmu yang betul. Sebab tu saya boleh bercerita malam ni. Saya bukan doktor, saya bukan lawyer. Tapi setakat ni, Alhamdulillah, pernah satu presentation tu, seorang pensyarah fakulti yang mengajar subjek berkenaan dengan onkologi, kanser. Beliau kata, Fendi, presentation anda good. Alhamdulillah. Tak ada fakta yang mengarut dan tak betul. Alhamdulillah. Cukup untuk rakyat biasa faham. Alhamdulillah. Teman-teman hari ni, so anda recommend 3 orang, 3 bawa 3, kita balik modal, kita guna mesin kangen percuma. Usia mesin kangen ni kalau anda jaga 15 ke 25 tahun. Just imagine 15 ke 25 tahun, maknanya setahun anda bayar sekitar tak sampai 1,000 atau tak sampai pun. Alright? Dan itu setahun. Maknanya sebulan berapa? Sehari berapa anda bayar? Anda bayar sehari untuk keluarga sehat 3, 4, 5 ringgit je. 3, 4, 5 ringgit nasi goreng pun tak cukup. Itu baru sebungkus atau sepinggan. Alright? Teman-teman hari ni bawa 3, 27, recommend 3 kawan, 81. Ingat ini cerita kita recommend 3 dan kita berhenti. Apa jadi kalau kita recommend 3, tambah lagi. Maknanya banyak. Alright. So teman-teman hari ni recommend 3. Cukup setakat ni 6A3-3. Banyak lagi, tinggi lagi. Kita ada Great Master Sifu Cynthia. Hari ni 6A13-7. Hui, -7. Orang pertama di dunia dapat -7. Alhamdulillah. Teman-teman. Okay, 6A13-7. Maknanya dia ada 17 kumpulan yang berjaya. Beliau ada ramai kumpulan lagi. Tapi dalam ramai-ramai tu 17 yang berjaya. Teman-teman, Alhamdulillah. 5 tahun lepas pun saya sembang dengan beliau. Pendapatan terkumpul beliau 5 tahun lepas. 50 juta USD. Agak-agak sekarang ni berapa juta USD. Great Master Sifu Cynthia dah kumpul. Dan yang paling menarik, beliau ni adalah seorang bibi. Seorang bibi di Filipina. Berhijrah ke Amerika. Hari ni duduk di puncak Hollywood. Alhamdulillah. So, kalau Master Sifu Zahid dan isteri, mereka dah dash 4. Kalau Master Sifu Bryce, dash 4. Yang ni bukan 8,000 USD tau. Mencecah maksimum 17,000 USD pencen. Bahasa orang Kangen dia panggil pencen. Dia bukan pencen. Tapi bahasa orang Kangen dipanggil pencen. Ni orang Kangen nak ni. Bayangkan kalau 8,000 USD setiap bulan dan boleh diwariskan. Tidak termasuk performance bulanan. Personal dan group. Bayangkan ya teman. Hebat hidup. Alright. So, apa kita perlu buat? 3 benda. Nombor 1, demo. Tak pandai demo, belajar. Simple. Titik, pandai. Kejap je. Jangan risau. Nombor 2, share water. Tak pandai demo, tak pandai cakap. Kongsi air. Ini kerja paling mudah. Kongsi air pun malas, duduk rumah je lah. Minum air seorang-seorang, cukup. Alright. Dan nombor 3, bawa orang datang pergi event. Contoh macam malam ni lah. Tak perlu pandai cakap. Cukup jadi menteri penghostan dah ada dah. Sifu Kahar kita. Menteri penerangan dah ada dah. Fendi, Alhamdulillah. Anda jadi menteri penjemputan. Jemput orang datang. Bila mereka berminat nak beli produk. Mereka beli dekat Energik, tulis nama anda sebagai introducer, anda dilantik menjadi Menteri Kewangan, tengok akaun bank sendiri. Berapa banyak duit masuk lepas tu.
Alright. So teman-teman, hari ni sebagai penutup, saya selalu kongsikan benda ni. Peluang yang besar datang secara tiba-tiba, datang tidak menentu masa, datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Prof. Dr. Hamka Allahyarham ni dah meninggal dunia lama dah. Kata-kata beliau ni saya dah jumpa lebih kurang 15 tahun. 15 tahun lepas saya jumpa peluang ni, percayalah, ketika tu saya peluang. Tiba-tiba datang peluang. Itulah hidup kita ni. Kita peluang, datang peluang. Kita peluang, datang peluang. Datang peluang saat kita peluang. Dan yang paling best, datang saat kita sempit dan susah. Time tak ada duit lah, peluang datang. Tak ada duit, peluang datang. Peluang datang, tak ada duit. Teman-teman, nilailah peluang yang besar itu secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Saya mengakhiri kata-kata, saya banyak belajar dengan renungan mata anda. Alright, yang buka skrin tu saya tengok mata anda, riak wajah anda. Saya banyak belajar daripada wajah dan mata anda. Saya mohon maaf dari hujung kulit kepala sampai hujung kuku kaki. Saya serahkan kembali pentas ini kepada si fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.